Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Jangan sampai engkau berkhidmat dengan Allah lalu engkau campur adukkan dengan khidmat kepada dirimu, kerana tamak hendak menyampaikan cita-citamu. Para kekasih Allah bila meminta dari makhluk dalam keadaan tiada menggantungkan keperluannya kepada mereka, akan tetapi diilhamkan mereka sebagai rahmat kepada manusia. Tiada seorang pun di antara mereka yang meminta buat dirinya, kerana dirinya telah menjadi tenang dan tenteram, sehingga tiada kemahuan dan syahwat apapun yang berkaitan dengan dunia. Apa engkau ingat dirinya itu sama dengan dirimu yang jahil, yang terpaku dengan khidmat kepada dunia, tindak tanduknya, kemahuannya dan syahwatnya? Jika engkau punya akal, nescaya engkau akan meninggalkan khidmat kepada dunia dan berbalik berkhidmat kepada Tuhannya. Ingatlah dia itu, yakni dunia itu adalah musuhmu. Yang betul hendaklah engkau berdiam diri daripada menyahut seruannya. Lemparkan sahaja hasutannya itu ke tembok. Bila engkau mendengar daripadanya, seperti engkau mendengar dari orang gila yang telah rosak akalnya. Dengan menoleh kepada kata-katanya, yakni kata-kata dunia, dan permintaannya untuk memenuhi kehendak syahwat, kelazatan dan kemewahan. Kebinasaanmu dan kebinasaannya terkait dengan pengkabulanmu terhadap seruan dunia, dan kebaikanmu dan kebaikannya terkait dengan penentanganmu terhadap dunia. Jiwa itu apabila taat kepada Allah Ta'ala, akan datang rezekinya kepadanya dengan mudah dan mewah dari segala penjuru. Tetapi jika dia menderhaka, yakni menderhaka pada Allah dan menyombong, terputuslah dari jiwa itu sebab-sebab rezekinya, dan ditimpa ke atasnya segala macam penganiayaan yang menyebabkannya rugi dunia dan akhirat. Jiwa yang taat dan yang mencukupi dengan seadanya, tuannya akan diberi khidmat. Di mana dia pergi, dia akan mengutip bahagiannya disebabkan kerelaannya dengan Allah Ta'ala. Dia menunaikan semua yang fardu ke atasnya dengan baik hati tanpa rasa terdesak. Hatinya kosong dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Dengan itu semua anggotanya akan terus tenang, tidak pernah merasa penat lelah untuk mencari dunia dan kelebihannya. Hai orang yang menerima nikmat Allah, syukurilah nikmat-nikmat itu. Kalau tidak, nanti nikmat itu akan dirampas dari tanganmu. Putuskan sayap kenikmatan itu dengan pisau kesyukuran. Kalau tidak, ia akan terbang meninggalkanmu. Yang mati itu ialah siapa yang mati dari mengingati Tuhannya, kendati pun dia kelihatan hidup di dunia. Apa gunanya dia hidup
sedang dirinya dihabiskan dengan kerja-kerja melayani syahwat, kelazatan dan kemewahan. Sebab itu dia mati maknawi, bukan mati dalam rupa dan bentuknya. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan kami denganmu, yakni dengan mengingatimu, dan matikan kami dari selain yang ada kecuali Engkau. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir, bagaimana kita nak mengikhlaskan khidmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mencampur adukkan dengan keperluan diri kita dan juga cita-cita serta syahwat kita. Dan perkara yang berikutnya yang hendak disampaikan, perbezaan antara para wali Allah dan orang awam atau orang biasa dalam memenuhi kehendak dunia dan berurusan dengan ahli dunia. Dan perkara yang ketiga, bagaimana kita hendak menghadapi dunia untuk kita menjadi di kalangan pada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah jadikan dunia ini untuk diuji, menguji sejauh mana cinta seseorang itu kepada Allah ataupun kepada dunia. Dan perkara yang keempat yang hendak disentuh ialah bila kita mentaati Allah, kerana dunia itu makhluk Allah, maka dia akan datang sebagaimana kita datang dalam mentaati Allah. Rezeki itu datang sebab rezeki adalah makhluk Allah sebagaimana kita makhluk Allah. Kalau kita berkhidmat kepada Allah dengan mentaatinya, maka Allah jadikan makhluk Allah yang bernama rezeki mendatangi kita. Kerana kita sama-sama makhluk Allah dan mendengar serta patuh kepada perintah Allah Ta'ala, maka jadilah kita orang yang mencari dunia tanpa kepenatan, tanpa kelelahan, tanpa tertipu, tanpa terpedaya, tanpa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana cara kita menghadapi nikmat dan seluruh nikmat Allah, iaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir yang disebut oleh Syekh tentang mati yang sebenar. Apakah dia mati yang sebenar? Mati yang sebenar bukanlah orang yang sudah habis nafasnya atau orang yang sudah habis nyawanya, yang terbaring kaku, yang dikafan, yang dimandikan, dikafankan, yang disolatkan dan dikebumikan. Bukan itu mati yang sebenar. Mati yang sebenar bila mana seorang itu gagal mengingati Allah, maka dia sudah mati. Mati ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai mati maknawi, iaitu mati rohnya. Walau fisikanya hidup dan berjalan, tetapi dia tidak ada lagi kebaikan. Nilai manusia atas dunia ini sejauh mana dia mengingati Allah, kerana dengannya tercatat pahala, dengannya tercatat redha, dan dengannya menyebabkan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rahmat. Bila mana kita ingat Allah, maka turun rahmat Allah, kita mendapat rahmat Allah, dan kita benar-benar hidup dengan makna hidup yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh kita hidup dalam mengingatinya, Allah suruh kita hidup dalam mentaatinya, Allah suruh kita hidup dalam melakukan ibadat kepadanya. Maka itulah nilai usia kita yang akan dibalas di hari akhirat kelak. Yang pertama, bila Syekh Abdul Qadir menyebut kita banyak mencampur adukkan khidmat kita, khidmat Allah Ta'ala dengan khidmat untuk diri kita. Bila dalam Islam menekankan tentang perkara yang dinamakan ikhlas. Ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas pada perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kita. Ikhlas ialah semua perkara-perkara yang Allah perintahkan. Wa imma perintah itu berbentuk wajib atau sunat, atau perintah itu berupa larangan supaya kita meninggalkannya. Adapun perkara-perkara yang harus, yang terpulang kepada kita, maka dalam hal itu tidak ada perbahasan ikhlas padanya. Umpama makan, minum, kita tak kata saya ikhlas makan, saya ikhlas minum, saya ini ikhlas tidur, saya ikhlas berjalan, saya ikhlas jogging. Dalam hal-hal duniawi yang Allah Ta'ala serahkan pada kita,
untuk mengambilnya sikit ataupun banyak, asalkan tidak melalaikan kita daripada ingat Allah, asalkan tidak mengambil perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita bebas. Sebagaimana Allah berfirman, kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi larangannya jangan membazir. Maka dalam hal duniawi, kita tak akan bicarakan ikhlas. Itu terpulang kepada individu. Seorang yang dia nak pakai pakaian cantik, maka dia tak perlu kata saya ikhlas pakai baju lawa. Terpulang pada dia. Dia nak pakai baju lawa ke, baju tak lawa ke. Seorang yang nak pakai kereta besar, silakan, dia tidak ada kaitan dengan ikhlas. Saya ikhlas pada Allah pakai kereta ni, tak perlu. Itu urusan duniawi. Kita nak jogging pagi-pagi, jogging petang-petang, itu tidak termasuk dalam makna ikhlas. Kerana ia bukan perintah dan ia juga bukan larangan. Ia keharusan. Hal-hal keharusan dalam urusan kehidupan dunia, iaitu ada cita-cita dunia kita. Saya jogging supaya badan langsing ke, badan sihat, itu terpulang, tak ada masalah apa-apa. Ada habuan kita. Kita nak, saya makan supaya saya rasa sihat, supaya saya kuat, itu terpulang. Dalam hal duniawi, kalau kita punya kemahuan tertentu yang tidak berlanggar dengan syarak, silakan. Cuma dalam hal duniawi ini yang kita nak, satu je yang, atau dua perkara yang diingatkan kepada kita oleh Nabi SAW. Yang pertama, jangan menghina orang lain. Kita nak rumah besar, kereta besar, kita nak jogging 20 km, 30 km satu hari, kita nak makan 3 pinggang, 4 pinggang, kita tidak menghina orang lain. Yang kedua, dalam hal duniawi ini, kita tidak menolak kebenaran. Kalau ada orang nasihat kita, benar-benar, jangan tolak. Sebab itu akan merosakkan diri kita. Bila sahabat bertanya, Rasulullah, seorang ingin memakai pakaian cantik, kasut yang cantik, ya, kalau dia nak suruh orang puji kerana pakaian dia, tidak ada salah apa-apa. Kalau saya pakai baju lawa, biar orang puji saya smart, penampilan saya, tak ada masalah, kerana ia tidak berkait dengan ikhlas. Ia hal duniawi. Kalau saya ada rumah, biar orang puji rumah saya cantik, seni bina Rom, ala-ala Parsi, ala-ala Arab, puji. Saya pun bawa tetamu round. Ni dapur saya Arab, ini ruang tamu ala Morocco, ini luar ni macam Syria, macam perang pecah sampah. Ini kawasan ni yang macam Eropah, Europe. Saya tunjuk kawan saya suka, tak salah. Kerana itu hal duniawi. Kalau saya nak rasa bangga dengan maksud gembira, silakan. Tapi dua syarat yang disebut dalam hadis, jangan sombong. Jangan kata awak ada, saya ada, awak ada, untuk merendahkan dia. Atau kita menghina apa yang dia ada. Ni yang awak punya ni buah nantong je, ni saya punya ni. Maka bila kita mula menghina, di situ berlaku hilang keberkatan dunia yang kita miliki. Dan demikian juga bila kita tolak nasihat yang baik. Kadang-kadang orang nasihat kita, dan nasihat itu nasihat yang baik, lalu kita menolaknya, maka ia juga akan merosakkan dunia kita. Adapun dalam hak agama ini dituntut. Sebab itu bila disebut di sini, bila kita berkhidmat dengan Allah, jangan campur adukkan khidmat untuk diri kita. Contoh, kita solat. Apakah dengan solat kita nak suruh kata kita warak dan kita baik? Bila kita bersedekah, apakah kita nak suruh kata kita ni pemurah, kita ni hebat? Bila mana kita baca Quran, apakah nak dikatakan kita ni paling abad, paling ahli abid? Bila mana kita pergi haji, bila mana kita pergi umrah, bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua perkara-perkara lain dalam ibadat, di mana para ulama menyatakan amalan yang tidak boleh ada habuan kita, kerana ia semata-mata khidmat kita, perhambaan kita pada Allah. Yang pertama dalam hal ibadat. Ibadat tidak boleh ada habuan kita. Tak boleh kita nak pujian dalam ibadat kita. Saya sembahyang, saya puasa, saya baca Quran, saya bersedekah, saya berzikir, saya nak habuan saya. Maka kalau nak saya nak habuan saya, maka Allah akan batalkan seluruh amalan. Dalam satu hadis yang sahih, ada 3 orang lelaki dihisap oleh Allah. Satu ialah orang yang berperang pada jalan Allah. Yang kedua ialah orang yang
paling pemurah. Dan yang ketiga ialah orang yang paling alim. Maka Allah Ta'ala tanya, dalam keadaan Allah Maha mengetahui, ditanya kepada orang yang mati syahid, disebut nikmat Allah dan diakui. Kemudian Allah berfirman, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku? Kata yang mati syahid, aku berperang pada jalanmu, menegakkan agamamu sehingga aku terbunuh syahid. Allah Ta'ala kata, kamu tipu. Kamu ada habuan kamu nak supaya dikatakan kamu pemberani. Dan kamu dah dapat gelarang tadi. Pergilah kamu ke neraka. Datang yang kedua pula. Maka ini orang yang alim, yang mengajar siang malam pagi petang. Lalu disebut nikmat Allah, maka diakui. Kemudian dikatakan padanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang lainnya, nikmat yang aku berikan. Maka disebut, ya Allah, aku mengajar, aku itu dan aku ini, kerana-Mu ya Allah. Lalu kata Allah, bohong, melainkan supaya kamu dikatakan alim. Dan kamu dah dapat gelar alim. Pergi kamu ke neraka. Kerana ada habuan kamu nak. Sedangkan itu khidmat padaku secara mutlak. Datang lagi orang pemurah. Allah Ta'ala menyebut nikmatnya, maka diakui. Kemudian ditanya padanya, apa yang kau lakukan? Maka jawab orang kaya, tidak ada ruang melainkan aku penuhi dengan sedekahku. Kerana-Mu ya Allah. Allah kata bohong, bukan kerana aku. Supaya dikatakan kamu pemurah. Dan kamu dah dapat gelaran tersebut. Pergilah kamu ke neraka. Tentang hadis ini menakutkan semua orang beriman. Kita bimbang dalam amalan-amalan yang Allah perintah. Kan ini berperang pada jalan Allah, mengajar, menuntut ilmu, mengajar ilmu, berlaku pemurah. Ini ialah perintah Allah. Maka dalam tu tak boleh ada habuan kita. Sebab itu Ali Zainul Abidin atau Ali bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dia ni tuan-tuan, kalau orang tengok dia, orang kata dia kedekut. Yubakhal. Dia tunjuk dia kedekut. Tak nampak pun macam dia terlalu pemurah, kedekut. Sehinggalah bila beliau wafat, beliau meninggal dunia, baru dia ketahui dia seorang yang pemurah. Bila dialah yang angkat makanan keperluan fakir miskin di Madinah. Dia sponsor 100 keluarga setiap hari. 100 keluarga ditolong. Tanpa keluarga itu mengetahui, dialah yang menolongnya, membantu. Sebab orang nampak dia ni macam berkira, yubakhal, macam kedekut sikit. Nampak macam kedekut. Ternyata dia seorang pemurah. Kenapa dia tak peduli orang kata apa? Kerana dia tidak ada habuan dengan manusia. Pernah satu ketika, kata Qasim bin Muhammad, kita orang berjalan dengan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang hebat. Lalu kata Qasim dalam diri dia, apa sebab Abdullah bin Mubarak ni hebat sangat? Nak kata semayang, aku pun semayang. Nak kata berperang, aku pun perang. Nak kata puasa banyak, aku pun puasa. Kenapa Allah angkat dia? Apa punca Allah angkat dia? Satu hari sedang mereka duduk, tiba-tiba pelita padam. Bila pelita padam, maka mereka bergelap seketika, sekejap. Sehingga seorang datang, masukkan kembali minyak untuk menghidupkan kembali pelita. Tapi bila pelita tu kembali menyala, walau dalam tempoh sekejap, lalu kata Qasim bin Muhammad, aku melihat pada janggut Abdullah bin Mubarak sudah basah dengan air, dah basah. Rupanya gelap seketika cukup untuk dia menangis. Barangkali kata Qasim, dia menangis takut kegelapan kubur. Tuan-tuan, dia punya keikhlasan dia dan bagaimana riqah atau kelembutan hatinya, dia bertafa'ul atau kita kata bereaksi dengan alam sekelilingnya untuk ingat Allah. Bayangkan dengan gelap seketika, bayang, ya Allah, bagaimana kalau gelap kubur nanti? Apakah amalan yang boleh mencahayakannya? Ya Allah, bagaimana nanti kegelapan akhirat? Kerana kita semua tahu akhirat gelap, kubur juga gelap. Kenapa? Kerana di sana yang menjadi cahaya ialah amal soleh. Tetapakah kita punya amal soleh yang akan menerangkan kubur kita, yang akan menerangkan akhirat kita, yang akan menerangkan perjalanan kita melintasi sirat jambatan. Kerana Allah jadikan akhirat itu gelap gulita, sebagaimana Allah jadikan alam kubur itu gelap gulita. Gelap yang teramat, gelap sangat. Datang amal-amal soleh menjadi cahaya.
Jadi Abdullah bin Barak bila berita padam sekejap, dia sudah menangis. Lihat keikhlasannya, dan dia dengan mudah, dengan cepat menyembunyikannya. Hanya beberapa orang tertentu yang perasan bagaimana benda itu berlaku pada dia. Menangis dalam tempoh yang sekejap. Menangis yang bermuhasabah. Orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Maka tahulah Qasim, kerana dia lebih ikhlas. Kerana orang, tuan-tuan, tanda seorang lebih ikhlas, hatinya lebih lembut, lebih lunak, lebih cepat terasa. Sebab apa? Dia telah terbuang hijab dengan manusia. Hatinya dia terbuang hijab dengan manusia. Memang kalau kita nasihat, dia direct ke hati dia. Dia tak perlu melalui penapisan-penapisan. Dia direct ke hati. Sebab itu dia cepat bereaksi. Ni ada seorang sahabat Rasulullah. Bila melihat orang hidupkan api, dia boleh pingsan. Kenapa? Dia fikir api neraka. Ini Hasan Basri, bila dihulurkan kepadanya air, dia terus teringat nanti dalam neraka ketika mana ahli neraka minta untuk diberikan air, lalu mereka tidak dibenarkan. Maka dia melihat air, dia bimbang takut dia tidak dibenarkan minum air nanti akhirat kelak. Ya, mereka semua bereaksi dengan apa yang berlaku sekeliling mereka. Kerana orang ikhlas, dia cepat terasa dengan apa yang berlaku sekeliling mereka. Jadi bila kita sebut khidmat dengan Allah tanpa ada habuang kita. Bila saya baca Quran, tidak ada habuang saya di situ. Benar-benar kerana Allah perintah saya ingat dan baca Quran, saya baca. Waktu saya bersedekah, tidak ada habuang saya di situ. Ya, orang nak puji tak puji bukan hal saya. Saya nak menterjemahkan kesyukuran saya dengan nikmat yang Allah beri untuk bersedekah. Waktu saya solat, waktu saya puasa dan lain-lain ibadat, semuanya saya tidak mahu ada habuan saya. Sebab itu kita lihat bagaimana para ulama rahmatullahi alaihi, orang-orang soleh, para awliya, bagaimana mereka bila buat sesuatu perintah Allah, mereka tidak mahu habuan mereka. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm ala alla yunsab ilayya harfu min. Aku nak, kata Imam Syafi'i, orang belajar tapi dia tak menisbahkan kepada diri aku walau satu huruf. Biarlah orang mengaji dengan aku, baca buku aku banyak, tapi kalau boleh jangan disandarkan pada aku walau satu huruf. Maksudnya dia tak mahu orang melihat kelebihannya menyebabkan orang ramai boleh faham ilmu. Biar dia melihat ini adalah kurnia Allah pada dia. Kita kan tuan-tuan, bila orang tu ajar, kita pun nampak kelebihan dia. Dan dia ni pun nampak kelebihan dia. Sebab saya ngajar maka orang faham. Kalau saya tak ngajar, orang tak faham. Maka kata Imam Syafi'i, aku tak nak. Siapa pun belajar dengan aku, dia jangan menisbahkan ilmunya kepada aku. Ini tawaduk dia dan ini keikhlasan dia. Secara disiplin, kita tuan-tuan, bila dapat ilmu, kita mesti sandar daripada mana kita dapat. Kerana itu keberkatan ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, siapa pun menakalkan mana-mana ilmu, maka dia mesti beritahu sumbernya. Mesti. Saya dapat daripada fulan bin fulan. Jangan kita ambil kata-kata orang, kita pun letak macam kata-kata kita. Melainkan dia akan hilang keberkatan. Ada orang, tuan-tuan, dia nak suruh kata-kata dia hebat. Walau dia ambil daripada kata-kata ulama, kata-kata orang soleh, dia pun tulis dalam Facebook ke dalam mana, seolah-olah dia berkata-kata tanpa memberi kredit, menyandarkan kepada empunyanya. Ya, perkataan tu bagus, tapi hilang keberkatan. Hatta dia sendiri tak mampu dapat keberkatan tadi. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila kita dapat satu kata-kata, ini kata-kata guru kami, ini ustaz kami, ini syekh ini imam tu, kita kena sandarkan untuk menunjukkan ia kepunyaan dia. Dan itu yang menjadikan berkat. Sebab tu kita lihat para ulama, bila disebut kata-kata, dia akan sandar, ini kata-kata siapa. Boleh saja dia tipu orang awam dengan kata, ni saya cakap. Tapi tidak, ini amanah ini. Tapi tawaduk ulama pula yang orang sebut kata-kata dia, kalau boleh jangan sandarkan pada aku, dengan maksud tawaduk, merendah diri. Ini dalam ilmu. Sehingga mereka, dalam khidmat mereka dengan ilmu, Allah tunjuk kecemerlangan sebab mereka tidak ada habuang diri mereka. Sekarang kita menyampaikan ilmu, tidak ada habuan untuk mereka, melainkan ini perintah Allah, amanah Allah kepada orang yang berilmu, dan mereka sampaikan siang dan malam, pagi dan petang.
Itu yang pertama-tama ilmu. Kita lihat mereka dalam bab baca Quran. Bagaimana mereka tak campurkan apa yang disebut sebagai kehendak mereka. Ini benar-benar kerana Allah. Sebab itu bila mereka ngaji, orang tengok mereka tutup, supaya orang tak nampak. Bahkan kadang-kadang mereka khatam sekian banyak, mereka tak beritahu. Allah ma'illah, melainkan dengan niat-niat yang baik, supaya dicontohi. Tapi bukan untuk berbangga. Tak ada cari habuan diri mereka dalam ayat Quran atau dalam zikir yang dibaca. Bukan mereka zikir ribu untuk biar orang kata mereka ni a'badun nas, ahli ibadat betul. Tak, mereka. Kerana kita memang diperintahkan ingat Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira. Dan ingat Allah dengan ingatan yang banyak. Wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat. Dan orang beriman yang sebenar ialah para penyebut nama Allah kalangan lelaki dengan sebutan yang banyak, dan para penyebut nama Allah kalangan wanita. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita zikir bukan 10, bukan 100, bukan 1000, even bukan 100,000, tapi banyak. Maka banyak ini berbeza dengan kemampuan. Kalau kita boleh berzikir sampai keluh lidah, silakan, itu perintah Allah. Bukan dikatakan berzikirlah sehingga orang kata kamu gila. Maksud gila ni tuan-tuan, kita bila buat sesuatu dan terlalu obses dengan benda tu, oh gila dia ni. Dia punya minat tu gila, nampak. Kenapa? Kerana banyak masa digunakan. Bukan maksud dia pun terus zikir ala roh tu, oh biar gila. Bukan begitu. Kerana komitmen dia pada zikir, sehingga kurang pergaulan dengan orang kata gila kot, tak nak kawan dengan orang dan sebagainya. Maka lihat, mereka tidak ada habuan dalam mereka berzikir ataupun baca Quran. Dan demikian juga ketika mana bersedekah yang kita sebut tentang kisah Ali Zainal Abidin, kisah Abdullah Mubarak, yang bersedekah dan tidak beritahu nama dia. Bila ada pelajar dia datang, tiba-tiba huyuk, tak datang sebulan. Maka Tok Guru tanya, mana dia? Maka dia katakan dia ni ada hutang dan disibuk membayar. Tak, dia berhutang, dia sibuk bayar. Lalu Abdullah Mubarak cari siapa yang bagi hutang dia. Kalau ditanya berapa hutang, maka dia sebut banyak puluhan ribu, sekian-sekian. Lalu kata Abdullah Mubarak, aku bayar, tapi dengan syarat kamu jangan beritahu. Maka dia bayar hutang. Tiba-tiba pelajar ni datang balik belajar. Lalu tanya Syekh Abdullah Mubarak, lama tak nampak? Ya, memang itu tabiat guru, dia akan tanya. Lama tak nampak, dia akan tanya. Kalau dia tak tanya tu, tak ada dah tu. Kalau tanya, makna dia dalam perhatian kita. Ini kita ni dalam perhatian dia. Maka kata Abdullah Mubarak, lama tak nampak? Dia share, saya sibuk gini-gini, saya ada hutang gini-gini. Tiba-tiba ada orang bayar. Ada orang bayar, selesai. Maka Abdullah Mubarak diam. Sampailah Syekh Mubarak meninggal dunia, dan dia tahu yang bayar itu Abdullah Mubarak. Kerana dia tidak ada habuan apa-apa. Waktu seorang itu pemurah dengan harta yang Allah bagi, tetapi kita nak ada habuan, itu kan Allah bagi. Kita ni macam orang bagi pinjam kita barang, kita memberi barang itu pada orang lain. Apakah kita nak berbangga dengan barang kita sendiri pinjam? Kita tak akan berbangga melainkan kita melaksanakan tanggungjawab. Kita kalau orang wakil pada kita, kata, mak ni duit 5,000, tolong bagi ke Abu. Ada orang bagi duit kat kita, ni mak ni duit 5,000, tolong bagi ke Abu. Kita pun tolong bagi ke Abu. Apakah kita nak berbangga apa yang kita beri pada Abu, sedangkan kita cuma wakil? Kita wakil je. Lalu Abu puji, bagus kau mak, hebat kau ni pun. Bukan duit aku lah, orang bagi, aku tolong sampaikan. Aku tidak ada habuan di situ, mereka kena perintah. Sama juga kita tuan-tuan sekalian, yang bagi rezeki ni Allah. Allah bagi kita macam-macam. Kalau hari ni kita boleh tolong orang dengan rezeki kita, dengan kesihatan tubuh badan kita, dengan apa yang kita miliki, semuanya itu datang dari Allah. Dan semuanya itu pinjaman dari Allah. Dan semuanya itu ujian Allah pada kita. Maka waktu orang nak berterima kasih kepada kita, kita kata syukurlah pada Allah. Allah yang bagi semua ni. Lihat, dia tidak ada habuan itu. Sebab tu dia tak peduli orang puji atau tak puji dalam dia buat kebaikan yang Allah perintah. Demikian juga bila kita menangis takutkan Allah, kita tidak ada habuan. Tentang kita tidak ada habuan untuk orang puji kita. Oh, lihat dia menangis kerana takut Allah. Tak. Ini Abu Ayyub As-Sukhtiyani, Ayyub Sukhtiyani rahmatullahi alaih. Dia bila dia menangis, dia akan ringin hidung dia. Ringin ni saya hidup. Dia kata Allah sesemua lah, sesemua. Dia tak kata dia menangis. Hasan Basri
Ketika mana dia bercakap dan dia nak menangis, dia akan bangun tinggalkan majlis. Ni cakap, tiba-tiba datang sebab. Dia bangun. Dia bangun lagi. Dia berhenti. Kuliahnya berhenti. Supaya orang tak nampak dia menangis. Begitu cara. Sebab dia tak ada habuan. Dia tidak mahu mencari habuan dirinya. Untuk dikatakan, lihat dia seorang yang sekian-sekian. Tidaklah kita berkata orang yang bila ceramah menangis, oh ni riak. Kita tak kata. Kita berkata, kita bercerita tentang setiap orang berusaha untuk menjadikan setiap amalannya kerana Allah. Mungkin berbeza cara pendekatan dia. Dia ada ulama bila mengajar dia menangis. Sebagai kisah Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Tapi dengan cepat dia akan bawa cerita ketawa pula, biar orang ketawa. Supaya orang tak ingat tangisan tadi. Lalu diketawakan. Orang mendengar ilmunya. Ya, pendekatan berbeza. Tetapi setiap orang dia berusaha untuk jadikan setiap ibadat itu tidak ada habuan dia. Yang ni habuannya tak nak orang puji, tak nak kerana bimbang orang keji, tak nak. Dia tidak ada habuan itu. Sebab itu mereka menyembunyikannya. Dan bila mana mereka berpuasa juga begitu. Kita baca kisah Daud bin Abi Hanad yang pernah kita ceritakan. 40 tahun dia berpuasa sunat, isterinya tak tahu, kawan dia tak tahu. Ini kerana dia ni orang meniaga. Dia ada kedai kat pasar. Dia kharas, orang peniaga yang jual macam-macam barang. Dia di rumah dia bawa bekal banyak. Maka isterinya menyangka dia akan makan tempat kerja. Macam kita biasalah makan tempat kerja macam tak sempat ni. Maka dia pun bawa bekal lah. Maka sampai di pasar dia bagi ke orang. Maka orang menyangka dia makan kat rumah. Dah bawa banyak, mesti dah makan kat rumah ni. Begitu dia berterusan selama 40 tahun dan tak ada orang mengetahui. Bayangkan tak ada orang mengetahui. Bukan setengah mereka dalam buat ibadat supaya mereka tidak ada bahagian mereka. Ya, jangan orang puji, tak apa. Ada setengah suami yang soleh. Isterinya tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Kata seorang isteri, suamiku dia suka membohongi aku sebagaimana aku membohongi anak aku. Dia panggil, macam kalau ibu nak suruh anak tidur kan, dia pun bohong juga. Tidur. Umi pun nak tidur ni, Umi pun nak tidur. Padahal Umi tak tidur, banyak lagi kerja lain. Dia panggil hial untuk biar anak dia tidur. Tidur dah lewat malam ni. Padahal kadang awal lagi. Tapi nak suruh budak ni tidur. Sama juga suami, dia pun berhelah dengan isteri. Bukan helah untuk kita katakan buat benda-benda yang kita minat. Suami dia tunggu isteri dia tidur, tunggu. Agak-agak dah tidur, dia akan bangun untuk qiyam. Kemudian dia kembali pura-pura tidur seolah dia tak bangun qiyam. Isteri rasa ni macam tak solat. Sebab nampak macam biasa. Semuanya ini kerana mereka tidak mahu ada bahagian mereka. Hatta di kalangan isteri ataupun yang dekat dengan mereka. Tadi ini dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bila kita berkhidmat dengan Allah, jangan campur adukkan bahagian kita. Nescaya kita tak akan dapat nilai sebenar ibadat. Tuan-tuan, setiap ibadat dia beri kesan besar dalam diri kita. Besar. Sembahyang dia beri kesan. Puasa dia beri kesan. Baca Quran beri kesan. Menuntut ilmu dia beri kesan. Tapi kalau kita ada bahagian kita, kesan tu mula berkurangan. Kalau saya menuntut ilmu ni benar-benar kerana Allah, drastik saya boleh berubah. Saya berubah daripada pemalas jadi rajin. Daripada orang yang lemah dalam ibadat menjadi yang bersemangat. Daripada orang yang mungkin tidak istiqamah. Kerana berubah. Dan bila mana kita lihat ibadat-ibadat kita tak mampu ubah kita, maka kita tahu kita ada habuan kita di situ. Contoh anjing. Bila anjing pemburu, dipanggil kalbun mu'allam. Dalam Islam dia benarkan kita membeli anjing untuk pemburuan. Bila pemburu tadi dia berburu, dia pun lepaskan anjing dia. Maka anjingnya akan menangkap mangsa. Wa imma dia tembak dulu, panah dulu ke, ataupun memang terus gunakan anjing, kejar, tangkap, bawa kat tuan dia. Dan tuan dia akan sembelih. Kerana masih ada nyawa. Kalau dah mati maka halal. Kerana dianggap anjing itu menjadi pisau sembelihan. Di dalam fiqh Islam, mengaji dalam bab kalbun mu'allam, syaratnya ialah syarat. Waktu anjing itu dilepaskan, dibaca bismillah. Dan anjing ni syaratnya mesti terlatih. Kalau dia kata berhenti, dia berhenti. Jalan, maka dia jalan. Dia ikut arahan anjing.
Ini panggil anjing terlatih. Kemudian bila mana dia tangkap beruang tadi, dia tak makan beruang tadi. Kalau dia makan, berarti dia ambil bahagian dia. Maka tak boleh lagi kita makan haram. Anjing ni punya bagus. Bila tangkap binatang buruan, dia tak ambil habuan dia walaupun itu makanan dia. Dia terus beri ke tuang dia solid. Tanpa kurang sikit pun. Tuan-tuan, takkanlah kita lebih hina pada anjing tu. Bila mana kita buat ibadat kerana Allah. Illahi ta'ala. Puasa kita, semayang kita, baca Quran kita kerana Allah. Saya tak ada bahagian saya. Tak mahu saya dipuji kerana saya begini, tak. Tuan-tuan, jangan kita letakkan pujian manusia ini sebagai satu perkara yang kemistian, bukan kesungguhan. Dalam hal duniawi tak ada masalah. Tuan-tuan, kalau kita bab-bab dunia nak suruh puji, tak ada masalah. Nak pamer kasut kita dalam IG, lawa tak? Orang kata lawa-lawa, tak ada masalah. Itu bukan hak ukhrawi. Dan itu bukan hal ibadat. Itu hal keharusan kita. Kita makan, tunjuk makanan sedap yang tu, makan kat mana tu sedap nampak. Kedai mana, tak ada masalah. Tapi kena tahu bila orang puji, tukang ngutuk pun ramai. Ini kalau sedekah ke Palestin kan bagus. Tukang ngutuk ni. Maka ngadak semualah. Kalau kita nak puji, bersedia dikeji. Bersedia. Kan itu makanan dia. Dia datang sekali. Bila kita mau dipuji, keji itu pun sama. Cuma kita boleh meminimumkan. Atau sebalik, nak minimumkan, agak-agak kaki keji ni, just unfriend je, buang je. Jadi bila kita post, okey belaka. Semua good. Post makanan good. Nampak seorang je komen, buang. Jadi kita minimumkan. Tapi kalau hal-hal agama, yang saya katakan perintah dan larangan, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahawa kita bila bahaskan ikhlas, kita tak bercakap urusan duniawi. Ikhlas pada perkara yang perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Dan kalau dah hal duniawi, cuma kita dah sebut dua syarat. Jangan jangan sombong dan menghina orang lain. Tuan-tuan ada motor besar, tuan-tuan ada apa pun nikmat, jangan hina orang lain. Jangan duk pakai sebelah kapcai tengok atas bawah. Bila nak buang ke laut, tanya kita. Buat tukang. Ini tak lama lah kita. Nah, sekali motor kita jatuh depan tu, tumpang kapcai juga ke hospital. Jadi dalam hal duniawi, tuan-tuan nak, tapi jangan hina orang. Jangan pandang rendah orang. Kita naik kereta baru, tengok kereta buruk sebelah. Kita nampak ni kereta boleh hidup atas jalan ni, kata kita. Walaupun dia batuk-batuk kereta tu, gerak pun batuk-batuk. Kita punya sombong, tiba-tiba kita mati depan tu kereta kita. Akhirnya tumpanglah kereta batuk-batuk tu. Macam mana orang naik kereta mewah terpaksa tumpang kereta batuk-batuk ni, kereta nazak ni, untuk pergi beli minyak ke atau apa-apa, untuk selamatkan dia. Kita tak pernah hina orang. Tuan-tuan boleh ambil dunia, jangan hina orang. Tak salah pun rumah kita besar, sebelahnya rumah kecil, tanpa kita menghina, bahkan kita menyantuni dia. Bila datang rumah kita, kita pun tak ada masalah datang rumah dia. Jiran saya rumah dia kecil, rumah saya besar. Apakah saya berdosa? Jawapannya tidak. Tapi ini menjadikan kamu lebih bersyukur dan menjadikan dia lebih bersabar. Namun kita ada hubungan dengan dia. Saya boleh ziarah dia, sebagaimana saya boleh panggil dia datang rumah saya. Sebagaimana dia datang ziarah saya juga tidak kekok untuk ziarah dia. Waktu dia sakit, saya ziarah dia. Walaupun rumah dia kecil, saya boleh ziarah. Dia jemput saya datang makan, saya boleh pergi rumah dia, sebagaimana datang rumah saya, tanpa sebarang perasaan menghina dia. Kerana kita tahu, demikian Allah uji dunia kita, ada yang lebih, ada yang kurang. Para sahabat, tuan-tuan, ada yang kaya, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ada yang miskin duduk kat masjid, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah duduk masjid. Mereka tidak mencela antara satu sama lain. Bahkan ini Ubadah bin Samit, dia yang kaya. Dia masak banyak-banyak untuk 70 orang makan. Dia ke masjid, cari orang duduk masjid ni, jom-jom datang makan rumah. Ini Abu Bakar Siddiq, dia masak untuk 10 orang. Dia cari orang miskin kat masjid, jom-jom datang rumah, kita makan. Dan demikian sahabat buat. Artinya mereka mengakui ataupun menerima perbezaan dunia itu mungkin berlaku, tetapi sikap jangan berubah. Sikap jangan berubah. Mungkin berbeza dunia, tetapi sikap tidak berbeza. Kita tetap saudara dia. Kita ada adik-beradik, ada yang lebih senang pada kita, ada yang lebih susah pada kita, tapi sikap kita sama. Dia silaturahim kita, kita jaga. Dia silaturahim kita, kita tak pernah menyombong pada dia.
Bahkan kalau dia nak tolong, kita lah orang pertama tolong. Jadi perbezaan dunia ini fitrah. Ia bukan tak ada, Allah tak perintah biar kita sama dunia ni, tak mungkin berlaku. Tak mungkin. Tidak ada paksaan itu. Kalau kita nak buat, itu hal kita. Tapi tak ada Allah perintah kamu kaya, kamu kena kaya, kamu miskin macam kamu kaya. Tak. Itu mungkin tidak berlaku. Sebab kadang-kadang kita guna sifat yang sama, kita berjaya, beri kat dia, dia tak boleh berjaya. Dia tak mampu berjaya macam tu. Sifat yang sama, saya guna modal ni, buka bisnes ni, buat macam ni. Kita buat bagi pada dia, dia tak mampu juga. Maka tahulah kita Allah menghendaki perbezaan ini berlaku. Tapi sifat kita tidak berbeza. Kita sama-sama manusia. Dan sama-sama pulang ke pangkuan Allah. Dan kita tahu Allah jadikan kita kaya sebagai ujian. Untuk kita tunjukkan syukur. Dan Allah jadikan kita miskin misalnya, juga untuk bersabar. Dan untuk melihat nikmat akhirat yang lebih baik, lebih agung dan lebih hebat. Maka ini perbahasan ataupun yang dimaksudkan, bila mana kita khidmat dengan Allah, jangan ada habuang kita. Ini disebut sebagai ikhlas. Ini disebut oleh para ulama ifradul haqqi bil qasad. Iaitu benar-benar kita menunjukkan semua niat kita kepada Allah Ta'ala. Ini disebut oleh para ulama sidqun niyyati ma'allah. Benar niatnya dengan Allah Ta'ala. Jadi saya dalam ibadat, saya tidak mahu ada habuang dunia saya. Benar-benar kerana Allah. Kalau kita baca hadis tentang 3 orang yang berperang, yang pemurah, alim, bila dia ada habuang dia nak, maka Allah biarkan dia dengan habuang dia. Kita dah beri contoh bagaimana anjing mu'allam, bila dia mengambil buruang, dia tak ambil bahagian dia. Walaupun dia rasa dia yang gigit. Dia yang gigit. Artinya kalau di sana burung jatuh, anjing tu pergi ambil, itu makanan dia boleh gigit je dan makan burung tersebut. Pun burung tu kecil je ni, kau telang pun tak perasan ni. Tapi kerana dia tahu ini bahagian tuan dia, maka dibawa ke tuannya tanpa terusik walau sedikit pun. Maka kita tahu bila kita solat, kita berpuasa, ini bukan untuk kita habuan untuk dapat pujian, ini kerana Allah. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan dalam ibadat melainkan ikhlas kepada Allah. Tanda ikhlas kita ada 2 peringkat. Pertama kita panggil mukhlisin, yang kedua kita panggil mukhlasin. Mukhlisin ialah orang yang ikhlas. Mukhlasin orang yang telah diikhlaskan oleh Allah. Dan darjat paling tinggi ialah mukhlasin. Mukhlas. Bukan tunggu namanya, nama dia mukhlas, tapi benar dia mukhlas. Artinya kerana kita senantiasa ikhlas, maka Allah jadikan kita mukhlas. Sebab kita sentiasa mukhlis, maka Allah jadikan kita mukhlas. Masa mukhlis, kita berusaha untuk ikhlas. Mungkin akan ada kecacatan. Saya cuba untuk ikhlas. Semayang saya, puasa saya, haji saya, semua saya cuba untuk ikhlas. Dalam keikhlasan tu, cacat tu memang ada lah. Kadang-kadang senang juga kita ngepuji orang, tapi kita tahu ini kurnia Allah, baiki balik. Kadang-kadang kita rasa macam untung juga orang tengok ni, tapi boleh ingat balik, jangan nanti batal pahala aku. Ada gangguan-gangguan. Tetapi lama kita berlatih, lama-lama Allah jadikan kita mukhlas, orang yang diikhlaskan oleh Allah. Tetapi bila kita menjadi wa imma mukhlisin atau mukhlasin, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir di sini, beribadat benar-benar kerana Allah, paling kurang 5 keadaan ataupun 5 perkara kita akan dapat. Paling kurang. Yang pertama, kata ulama, siapa pun yang melakukan sesuatu ibadat tanpa habuang dirinya, yang ikhlas pada Allah, dia terselamat daripada semua bentuk tipu daya syaitan. Semua. Allah Ta'ala akan beritahu dia ini tipu daya syaitan dengan mudah. Sebab syaitan pun berkata, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua manusia melainkan hamba-Mu yang ikhlas. Kerana hamba yang ikhlas ini, Allah Ta'ala akan lindungi dia dan beritahu dia setiap warna-warna tipu daya syaitan. Tetapi kita perasan, ramai orang tak perasan dengan tipu daya syaitan. Tapi orang ikhlas dia perasan. Dia nampak. Dia macam kita muamalah dengan orang lah. Tetapi kita kalau berpengalaman muamalah dengan orang, cara dia bercakap pun kita dah tahu dia nak tipu kita. Ji, pinjam RM100, nanti sekarang bayar. Saya dah tahu.
cakapan orang ni bukan orang yang betul. Dia mungkin berbohong. Tengok memek wajah dia tahu ni pembohong. Pinjam 5,000, nanti bulan depan gaji saya bayar, dapat kutu saya bayar. Tu tengok muka dia. Saya bukan menuduh, saya tahu, saya ada perasaan, saya ada insting saya, firasat. Orang ni tak boleh percaya. Maka saya kata gini lah, 5,000 tak boleh bagi tapi nak RM50 boleh. Ni belanja. Kadang kita tahu orang ni tak boleh dipegang. Sebab apa kita tahu? Ilham yang Allah beri tahu pada kita. Sebab orang macam ni lah terselamat daripada scammer. Dia terselamat. Orang cerita melabur-labung, dia tengok pun tak percaya. Apatah lagi tengok hukum pun salah. Pelaburan tadi cara hukum pun salah. Ini riba. Yang ni pun tak peduli. Orang kalau tak peduli Allah, jangan ingat dia peduli kita. Orang kalau dia boleh langgar perintah Allah, jangan kita yakin bahawa dia akan pegang janji antara kita dengan dia. Dia juga akan langgar dengan mudah. Kerana seorang yang tidak takutkan Allah, tidak takutkan Allah, dengan kita pun dia tak takut. Dengan maksud dia tak segan apa-apa. Seorang yang tidak pernah malu dengan Allah, dengan kita pun dia tak malu. Kalau hutang Allah pun dia tak bayar, solat ni, puasa ni, qada hutang Allah ni tak bayar, jangan harap dia bayar hutang kita. Maka Allah beri ilham untuk saya mengenali manusia, sebagaimana Allah beri ilham pada saya untuk mengenali tipu daya syaitan. Lepas tu ulama seperti Imam Ibn Jauzi, dia karang satu kitab namanya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Orang macam kita kena belajar lah. Tapi orang yang benar-benar ikhlas, Allah tunjuk. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang benar bertakwa, yang ikhlas pada Allah, bila syaitan mengganggunya, dia cepat tersedar dan dia cepat-cepat mengingati Allah. Tuan-tuan dengan cepat. Ni tengah tidur lena sedap, tidurlah kan kamu penat. Subuh ni. Tahajud. Ini waktu ni untuk aku beribadat, umur aku dah tua. Ni syaitan kata tidur. Alaika laylun tawil farqud. Malam masih panjang, tidur. Dia kata tak, aku tak akan tidur. Aku bimbang peluang ini tamat dengan tidur selama-lamanya, yakni mati. Maka dia bangun. Maka syaitan tak boleh tidurkan dia. Sebab setiap kali syaitan cuba lenakan dia dengan berkata, alaika laylun tawil farqud. Kata Nabi SAW, syaitan sentiasa bisik pada kita orang beriman, malam masih panjang, awal lagi. Tidur. Itu kita dah time jam pukul 3. Kita yang time, bukan orang lain. Bunyi. Syaitan kata awal lagi, baru pukul 3. Subuh pukul 6. Itu bila pun tu, dia mungkin azan lambat. Kita pun percaya. Kita yang time pukul 3. Tutup bising tu. Tutup. Second alam 3.30, bangun 3.30. Tutup je tu alam. Subuh bangun katanya. Dia terus mainkan. Akhirnya hari tu kita tak terkejut subuh. Kita kata Ustaz Alang tak dengar Ustaz. Nak dengar macam mana, kita yang tutup. Kita yang tutup. Kita yang time, kita yang tutup. Tanpa kita sedar permainan syaitan. Tapi orang yang ikhlas, dia sedar, dia tahu. Sebab tu dia tak pernah diganggu ataupun tidurnya tidak boleh mengalahkan ibadatnya. Siapa yang tidurnya tidak boleh mengalah ibadatnya, dia terselamat daripada syaitan. Tapi kalau dia tidur, kalau ibadat, akhirnya alasan tertidur. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam dia beritahu ada sahabat ni tertidur tak terkejut subuh, apa tadi qiyam, Nabi kata zakar rajul bala syaitan fi udhunai. Orang tu sudah dikencing oleh syaitan dalam telinganya, sehingga dia tak dengar sesuatu. Kita ni tuan-tuan, lagi mana kita dengar sesuatu, kita tak boleh tidur. Bila kita dengar sesuatu, berarti kita dah bangun tidur. Kalau kita tak dengar, maknanya kita memang tidur. Kita memang tidur. Kerana itu bila kita baring nak tidur, tak ada lagi bunyi yang melintas di telinga kita, maknanya kita dah lena. Tapi kalau masih dengar, kita belum tidur sebenarnya. Itu kita tengok kadang-kadang kawan kita pejam, dia bercakap, dia boleh sampuk lagi, maknanya dia tak tidur. Tapi bunyi dengkur, dia dengkur tapi dia tak tidur. Dengkur tu mungkin satu, kita katakan reaksi spontan bila dia pejam mata, sebab pernafasan dia. Tapi yang kita cerita tu dia dengar semua. Sebab orang tidur dia tak boleh dengar apa. Ni kalau kita suruh ulang balik, dia tak boleh ulang, maknanya dia tidur dia tu. Itu confirm dia tidur. Kenapa? Fadarabna ala adhanihim
Kami tutup telinga mereka sehingga mereka lain yang tidur. Bagaimana kita dengar sesuatu, maka kita tak mungkin boleh tidur. Bila mana tertutup pendengaran, kita tidur. Yang kedua, orang ikhlas ini, Allah akan buang segala sifat dengki daripada orang. Tetapi orang yang boleh buang dengki, khianat, cuma orang yang ikhlas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yughillu 'alaihinna qalbu imri'in muslim, ikhlasul amalillah wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumul jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim." Ada 3 golongan, kata Rasulullah, mereka tidak akan hasad dengki. La yughil, tak akan dengki, tak akan khianat. Tak akan fikir nak jatuhkan orang, tak akan fikir nak rendahkan orang, tak akan. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam amalannya. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita benar-benar ikhlas, kita tak akan dengki orang lain. Kita tak fikir nak khianat orang lain. Kita tak fikir untuk merendahkan orang lain. Yang kedua ialah orang yang suka menasihati pemimpin. Siapa pun yang suka menasihati pemimpin, dia tak ada dengki. Sebab tu kita perhati, siapa yang suka nasihat kita, dia bukan orang dengki kita. Tapi yang suka aibkan kita, burukkan kita, dia mungkin dengki pada kita. Tapi kalau dia suka nasihat, dia bukan pendengki kita. Sebab tu mak kita, ayah kita suka nasihat kita. Kita tak minta pun dia bagi. Sampai kita cuak dengan nasihat dia. Ya, kerana dia orang ikhlas. Kerana tak ada orang lebih sayang pada kita berbanding mak ayah. Sebab itu kita kena hargai nasihat mereka. Kalaupun nasihat tu tak nampak bergunanya, hargai keikhlasan mereka. Kalau kita macam, mak saya nasihat ni macam tak betul Ustaz nasihat ni. Nasihat tak betul. Kita rasa, yalah, kita pun ada pertimbangan kak. Kalaupun kita nampak nasihat dia tak adalah impak besar sangat dalam masalah yang kita hadapi, namun kita menghargai keikhlasan dia. Ni 2 makhluk Allah yang amat ikhlas dengan kita. Sekalipun kita kadang-kadang benci dia, marah dia, adalah benda tak puas hati, suatu benda yang kita tak tahu ialah mereka paling ikhlas dengan kita. Sebab itu mereka tak pandai mengampu-ngampu kita. Tegak-tegak je cakap. Terutama pada usia-usia kita tertentu, siapa berani tegur kita terang-terang macam tu? Kalau bukan mak ayah. Sebab tu tuan-tuan, mana orang, mana-mana pemimpin, kalau masih hidup mak ayah dia, dia masih baik. Sebab apa? Mak ayah dia boleh membebel dia. Orang lain dah tak boleh. Mak ayah dia boleh marah dia. Walau dia pemimpin. Even mana-mana ulama' dia pun masih ada mak ayah. Dia pun sama. Sebab apa? Dia akan terikat dengan perintah mak ayah. Kerana mak ayah dia power. Ini kita pernah cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, mak dia hidup, mak dia kata, anakku, Nu'man, pergi tanya soal jawab agama ni. Mak muskil, pergi tanya. Ketika Imam Abu Hanifah ialah imam terbesar di kota Baghdad dan di negara Iraq seluruhnya, bukan di dunia Islam semuanya. Tapi mak dia nampak anak, dia bukan percaya sangat anak dia. Dia suruh tanya orang lain. Pergi tanya. Abu Hanifah tak jawab. Kita mak tanya saya boleh jawab. Anak murid saya belaka tu. Tak, dia diam. Okay, boleh. Dia pergi jumpa dengan ulama' yang dimaksudkan. Walau ulama' tu anak murid dia. Kita mak, aku tanya kamu apa hukum? Imam. Tok Imam adakan jawab lah. Tak, mak aku tanya kamu, bukan tanya aku. Kamu kena jawab. Saya tak pandai jawab depan Tok Imam. Imam lebih pandai pada saya. Boleh tak Imam jawab dulu, kemudian saya ulang jawapan dan itu jawapan saya. Mana kata baik, dia pun jawab. Yang ni pun, itu jawapan saya. Dia ambil, mak dia dah jawab. Tuan bayangkan, hatta ulama' pun kalau dia ada mak ayah, dia juga akan tunduk menjadi orang ulama' yang hebat. Ada seorang ulama', anak murid ibu. Bayangkan tengah dia mengajar, mak dihentikan kuliah dia. Berhenti sekejap kuliah, tolong bagi makan ayam. Beribu anak murid boleh bagi makan ayam. Tapi dia bangun, tinggalkan mandi, beri makan ayam. Lihat bagaimana tawaduk. Sebab antara orang yang memang kita akan rasa berada di bawah, kita payah nak sombong bila ada mak ayah. Kerana mak ayah akan tundukkan kesombongan kita. Orang lain mungkin tak berani tegur kita sombong. Datang makmu ni makin sombong, aku tengok. Dah, sebab kita dapat. Hatta gangster pun kalau ada mak ayah, gangster tu baik lagi. Ni bapak gangster tapi dia ada mak ayah. Tu kalau cerita mak ayah, tarik telinga gangster tu. Jadi ini peranan, ataupun kita katakan
bila orang yang suka menasihati kita, ini orang ikhlas. Saya sebut tadi, kalau pun tuan-tuan tak rasa ada harga nasihat mak ayah tu, ketahuilah dia orang ikhlas. Hargai keikhlasan dia. Dan juga kita ada sahabat-sahabat yang baik, suka nasihat kita. Walaupun kita rasa tak, nasihat dia bukan apa sangat Ustaz, tapi hargai keikhlasan dia. Kerana bila ada orang yang masih boleh nasihat kita, berarti ada yang orang yang ikhlas dengan kita. Tapi bila dah tak ada orang nasihat kita, kita sudah tidak ada orang ikhlas di sisi kita. Tak ada dah. Kita boleh binasa bila-bila masa kalau kita tersilap langkah. Kita terpaksa jaga diri kita sendiri tanpa pemantauan orang lain. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang tak ada dengki, orang yang sentiasa duduk dalam jemaah. Luzumul jamaah, kerana doa mereka itu akan didapati, diperoleh semua orang. Tuan-tuan, kita kalau duduk dalam organisasi, duduk dalam jemaah Islam, duduk dalam kelompok Islam, maka Allah akan selamatkan kita daripada sifat dengki. Bila kita saling menasihati dan inginkan kebaikan antara satu sama lain, syarat dia, kita sentiasa mendoakan antara satu sama lain, maka Allah selamatkan kita daripada dengki. Baik, ini orang-orang yang ikhlas pada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang ikhlas, yang bila dibuat satu amalan tidak ada bahagian dia, maka itulah dia kemenangan. Tariqun nasar. Sebab itu bila kita tengok para sahabat yang menjadikan mereka menang dan bawa kemenangan pada Islam, sebab apa pun mereka buat tidak ada bahagian untuk mereka. Ini Rom Parsi jatuh, kutip harta ghanimah, satu pun mereka tak ambil. Hantar balik ke depan Umar Al-Khattab. Maka Umar tengok melimpah harta Parsi, Umar menangis. Menangis kenapa? Betapa jujurnya para sahabat, satu pun dia tak ambil, dipulangkan semua. Dan dia menangis. Lalu kata Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, sebab kamu jujur, maka rakyat kamu jujur. Kamu pun tak fikir dengan jawatan kamu tu nak ambil kekayaan, maka rakyat kamu juga begitu. Kata pemimpin ni umpama kepala ikan. Kalau kepala ikan tu baik, ekornya pun baik. Tapi kalau kepala busuk habis. Itu kita kalau beli ikan, tengok kepala, tengok insang dia, merah ke tak merah, tengok mata dia, hijau ke biru ke merah. Kepala okey, tak ada orang beli ikan tengok ekor. Kita tengok kepala. Di kepalanya segar, yang lain semua segar. Sebab itu kemenangan para sahabat dulu sebab mereka ikhlas pada Allah. Dan yang keempat, semua duka cita, semua musibah, masalah kita hilang kerana kita ikhlas pada Allah. Lepas tu ada orang kata, ustaz saya hidup ni orang mengutuk saya, ngata saya gini. Awak ikhlaskan pada Allah, maka benda tu akan terhijab daripada awak. Saya bukan kata orang ngutuk berhenti ngutuk, tapi akan ada dinding yang menghalangi sampai pada kita. Kejahatan. Allah jadikan kita kembali gembira, hilangkan duka cita kita. Tentang kalau kita tak ikhlas, kita macam fikir orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Duk fikir orang kata-kata ni, akhirnya kita tak mampu istiqamah dan tak mampu buat benda baik. Saat saya baik pun orang kata, saya jahat pun orang kata, habis saya nak jadi jahat lah senang. Lihat dia kalah. Kalahnya kenapa? Keikhlasannya. Tuan-tuan, kita bukan kalahkan orang lain. Orang lain tak boleh mengalahkan kita kalau kita ikhlas pada Allah. Kita kalah, dia membiarkan jiwa dan tabiat kita kan inginkan habuang dunia, maka hilang ikhlas. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir beri satu perbandingan. Orang-orang yang namanya kekasih Allah, lihat, bila dia berurusan dengan dunia, dia berurusan kerana Allah, tanpa pergantungan hatinya dengan dunia. Apa maksud tanpa pergantungannya dengan dunia? Tuan-tuan, dia ni tahu halal haram, dosa pahala. Dan dia tahu rezeki ni kalau tak datang ikut sini, dia akan datang ikut sini. Kalau orang ni, daripada orang ni tak mampu tolong dia, dia tahu orang lain pula, orang lain. Kerana dia yakin rezeki akan datang. Minta dengan orang sebagai sebab dan ikhtiar, tidak lebih pada itu. Sebab itu orang yang ikhlas, yang kita sebut tadi 4 sifat orang ikhlas. Kemuncak orang ikhlas ini yang Allah nak beri kepada mereka ialah syurga. Itu yang banyak masuk syurga kerana seorang yang berikhlas walaupun dia buat amalan kecil. Ra'aitu rajul yataqallabu fil jannah bisyauqatin amataha. Aku tengok ada seorang lelaki bersenang-lenang dalam syurga hanya kerana dia membuang duri yang berada di jalanan manusia.
Maksud hadis ni apa? Ikhlas. Orang kalau ikhlas, sikit amalan tu masuk syurga. Kita kalau tak ikhlas, dia menghalang kita daripada mendapat kurnia Allah SWT. Maka dalam buat ibadat, jangan tengok habuan kita. Barulah kita dapat berurusan dengan dunia dengan cara yang betul sebagaimana para wali Allah. Barulah kita tidak tertipu dengan dunia. Barulah kita akan melihat dan mendengar setiap panggilan dunia bagaikan panggilan orang gila, kita tak akan layan. Kerana dunia yang panggil ini dunia yang haram panggil, kita tak layan. Ini haram, ini melalaikan. Maka barulah kita menjadi seperti para wali Allah, yang mereka bila berurusan dengan dunia, dengan ilmu, dengan taqwa, dengan hati bergantung pada Allah, tanpa bergantung pada makhluk. Setiap panggilan dunia tidak dipedulikan melainkan dengan perintah Allah. Bahkan mereka menganggap panggilan dunia itu seperti panggilan orang gila, tak layan. Tetapi kalau ada orang gila tepi jalan panggil nama kita, tuan-tuan layan tak? Dia panggil, Man, tengok gila dia, Mang dia panggil lagi, kita tak layan. Layan buat apa dia orang gila? Begitu orang yang bila Allah Ta'ala jaga dia, maka setiap kali dunia memanggilnya untuk memenuhi syahwat dia, memenuhi segala keinginan dan jiwanya, dia tak pedulikan. Kan dunia yang panggil ini dunia gila, haram, dilaknat, melalaikan. Dia cuma melayan dunia yang Allah perintah dia ambil, yang tidak melalaikan, yang membantu agama dia, bukan membantu ibadat dia. Ini dia ambil sebanyaknya. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila kita taat pada Allah, maka biar dunia ni datang ketika kita taat pada Allah, bukan dunia ni datang ketika kita derhaka pada Allah. Waktu kita taat pada Allah, dunia ni akan datang dengan sebenar. Tapi waktu kita derhaka, dunia yang boleh menyelamatkan kita di akhirat tidak akan datang. Yang datang dunia yang akan membinasakan akhirat kita. Dunia macam mana pun dia akan datang. Tapi dunia datang, apakah ia jambatan akhirat atau ia bebanan akhirat? Kalau dunia itu dunia yang baik sebab kita peroleh dengan taat, dia akan jadi jambatan akhirat. Kita melintas dengan mudah. Tetapi kalau dunia ini dengan cara kita derhaka dia datang, kita memikul beban yang berat. Beban yang berat yang tak mampu kita tempuhi, sehinggalah kita dibinasakan dan diazab. Dan akhir kali kata Syekh Abdul Qadir, setiap nikmat Allah syukur. Dan kita dah tahu apa dia syarat-syarat syukur. Wa iman dengan lafaz Alhamdulillah, dengan ikrar dan hati ini semua datang dari Allah, dan dengan melaksanakan ketaatan setiap rezeki yang kita perolehi. Setiap kali kita bersyukur dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tahan nikmat itu berkekalan dengan kita, bahkan diwarisi oleh anak cucu kita. Tuan-tuan bersyukur, kalau kita bersyukur dengan ilmu Allah beri, maka Allah jadikan anak cucu kita alim. Kalau kita bersyukur dengan rezeki Allah bagi, Allah jadikan anak cucu kita juga dicukupkan rezekinya. Tapi kalau kita yang kufur dengan nikmat Allah, dia terputus kat kita, anak-anak kita tak boleh warisi. Anak-anak kita tak akan mendapat kebaikan yang kita dapat lantaran kita tidak bersyukur. Dan akhir sekali, nilai hidup dan mati bukanlah bernafas atau tidak bernafas, tetapi ingat Allah, tidak ingat Allah. Kita kata orang tu mati sebab dah tak bernafas, orang ni hidup sebab masih bernafas. Tapi sebenar nilai hidup atau mati, kalau orang ni berzikir, maka dia masih hidup. Kalau orang ni tidak berzikir, maka dia sudah mati. Sebab itu tuan-tuan, kita nak hidup sentiasa berzikir. Wa iman zikir khusus yang kita sebut dengan lafaz, atau zikir umum pada ilmu, setiap kali kita solat, setiap kali kita taat pada Allah, itu semua zikrullah. Ya, zikir khusus yang kita sebut la ilaha illallah dan lain-lainnya. Demikian juga baca Quran, itu zikir khusus. Atau zikir umum, semua perkara yang menjadikan kita ingat Allah. Kita pergi ziarah kubur, itu zikir umum. Kita hadir dalam majlis ilmu, ini zikir umum yang menjadikan kita ingat Allah. Maka kita masih hidup. Jadi carilah benda-benda yang menghidupkan kita. Jangan berada tempat yang kita akan mati, sehingga tidak dikira umur dan waktu yang kita untukkan untuk melakukan perkara tersebut di sisi Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.